Okey, seterusnya Ridwan, kita nak berkongsi berkaitan dengan program advokasi patuh undang-undang yang diperkenalkan oleh Polis Kuala Lumpur. Okey, dan hari ini kita sangat berbesar hati untuk menerima kehadiran yang dihormati CP Datuk Fadil Haji Marsus, Ketua Polis Kuala Lumpur, ataupun lebih dikenali dan juga popular dengan panggilan Datuk Blade. Betul Datuk salam tu macam pedang berada di atas tangan saya. Saya macam diapit dua-dua kuat tahu kat kiri dan kanan saya. Okey, tapi kita nak menyentuh berkaitan dengan program advokasi patuh undang-undang ini. Mungkin secara mukadimahnya Datuk sedikit latar belakang dan juga pengenalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih menjemput saya. Sebenarnya ianya merujuk kepada satu program penguatkuasaan undang-undang yang secara menyeluruh diinisiatifkan oleh pihak PDRM sebagai penguatkuasaan undang-undang yang terulung dalam negara ini dalam memberi satu program penguatkuasaan undang-undang secara komprehensif. Patuh kepada undang-undang yang ada di Malaysia, termasuklah pematuhan undang-undang sekecil-kecil peraturan lalu lintas. Patuh pada undang-undang yang banyak-banyak ni, tapi merujuk kepada pematuhan sekecil-kecil peraturan lalu lintas. Dan daripada situ, wujudnya program advokasi, kempen advokasi. Maknanya selain memberi hukuman, deterrent melalui hukuman, saman, warning, penguatkuasaan, kita nak ada satu tempoh advokasi yang dikatakan sebagai peluang kepada masyarakat kita tahu peranan mereka bahawa mereka ni telah melakukan kesalahan. Di sinilah wujudnya kempen advokasi ini yang bermula 6 September baru-baru ni sehingga semalam 28-29. Saya nampak apabila posting Datuk dekat sosial media kan. Sebelum ini kita selalu dengar kan apabila ada polis je saman. Tak ikut syarat suruh saman. Tapi sebulan diberi peluang oleh pihak polis untuk memberi advokasi dan juga pengajaran tanpa memberikan saman. Saya itu satu langkah yang bijak sebab manusia ini dia perlu untuk ditegur dan perlu untuk diajar. Kenapa langkah sebegini diambil Datuk? Untuk kita mengajar mereka dalam masa sebulan ini. Ya, kita melihat apa yang berlaku sekarang ini. Kita menilai, melihat masyarakat kita bagaimana mereka memberi respon terhadap pematuhan kesalahan-kesalahan kecil-kecil peraturan lalu lintas. Kita lihat ramai lagi yang masih melanggar, masih mengingkari, even kesalahan-kesalahan kecil, penggunaan helmet yang tidak diklip, garisan putih di lintas, zebra line, parking atas zebra line. Even lampu merah, they go against traffic merah, lampu trafik yang sebegini. So kita melihat perlunya kita beri kesedaran. Sebab ianya melibatkan perilaku, etika pengguna jalan raya termasuk masyarakat kita seluruhan. Dan saya melihat ianya bermula daripada rumah contohnya, bermula daripada sekolah. Tapi di peringkat kami ini adalah di peringkat penguatkuasaan. So bila kita pergi terus kepada penguatkuasaan, memberikan saman nampak lebih agresif. Rasanya lebih positif untuk kita bersama dengan masyarakat, bagi tahu mereka bahawa ini adalah satu kesalahan yang mereka pun sedar adalah satu kesalahan, tapi mereka mengingkari. Yang ini yang kita nak buat ni. Ianya bermula di Kuala Lumpur. Sebab kita ni adalah pusat segala-galanya. Betul. Kita nak merujuk kepada society Kuala Lumpur supaya ada satu yang dikatakan what we call KL citizen ni ada standard lah. Pergi KL dia kena patuh kepada peraturan-peraturan sekecil-kecil peraturan lalu lintas. Betul, sepanjang tempoh pelaksanaan tu bagaimana Datuk melihat impaknya apabila nasihat ataupun advokasi itu diberikan? Itu yang membimbangkan saya. Sejak 6 September kita laksanakan. Yang kita kuatkuasakan ni di Kuala Lumpur. Maknanya saya akan melibatkan semua kawasan-kawasan tumpuan orang ramai di Kuala Lumpur. Contoh di sebelah Sogo, depan Lot 10, depan Pavilion, traffic light Bukit Bintang, traffic light besar depan KLCC. Ini kawasan-kawasan tumpuan orang ramai. Semenjak 6 September sehingga semalam, hampir 70,000 notis advokasi diberi. 70,000? 70,000, 69,500, hampir 70,000. Dalam tempoh yang tak sampai sebulan. Itu penguatkuasaan di kawasan hotspot. Yang mana selepas ini saya akan kuatkuasakan di seluruh Kuala Lumpur. Ini yang membimbangkan, maknanya dah memang masyarakat kita perlu sedar bahawa ini adalah satu kesalahan yang memang tahu kesalahan, tapi mereka tak apalah, langgarlah. Ini yang perlu dipupuk di peringkat masyarakat supaya biar dia viral, biar dia tersebar luas, semua tahu bahawa inilah masa untuk kita berubah. Kalau ikut ranking, kesalahan apa yang paling utama? Sekarang kita merujuk kepada kesalahan-kesalahan kecil, peraturan lalu lintas. Tapi kalau ikut ranking yang paling banyak adalah gangguan
gangguan lalu lintas, parking di tempat yang betul. Kalau di kawasan hotspot tu, langgar garisan putih itu menjadi kebiasaan. Even berjalan kaki tidak menggunakan laluan berjalan kaki. Lepas tu zebra line tu simply meletakkan kenderaan di atas zebra line. Lepas tu traffic light merah, langgar traffic light merah. Dan kesalahan-kesalahan kecil seumpama tak pakai helmet, pakai helmet tak klip. Ini semua peraturan yang memberi keutamaan keselamatan kepada kita. Kalau kita tak patuh benda-benda begini akan memberi ancaman kepada kita sebenarnya. Jadi ini yang kita nak pupuk. Supaya masyarakat sedar, biar kita patuh dulu kepada peraturan ini, supaya ia memberi keselamatan kepada kita dan pengguna-pengguna lalu lintas yang lain. Kalau bila kita cakap mengenai advokasi kan, selalunya kaunselor yang akan bagi kita nasihat ni. Kalau kaunselor ni lembut je lah kan. Tapi kalau polis ni, bagaimana bentuk advokasi yang diberikan kepada itu? Sebabnya bila kita laksanakan program ini, kita pun melihat satu program yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat supaya dia memberi impak positif. Jadi bila kita laksanakan mengenal pasti kesalahan telah dilakukan, kita pun ramai-ramai buat rakaman video, kita viralkan. Lepas tu kita tunjuk bahawa ini adalah satu kesalahan, kita bagi notis advokasi kepada mereka. Pada masa yang sama kita lihat ada juga pengguna-pengguna yang lain masih mengingkari. Ini yang kita membimbangkan. Membimbangkan kami sebagai penguatkuasa ini amat bimbang. Sebab kita pun tidak mau menggunakan penguatkuasaan undang-undang sebagai jalan terakhir untuk mendidik masyarakat. Kita tak mau begitu. Sebab tidak ada pun masyarakat yang berterima kasih bila kita memberikan saman. Jadi kita nak gunakan kaedah lain. Mungkin bersama dengan program advokasi ini, program social engagement contohnya melalui sekolah, melalui rumah-rumah ibadah, kita akan buat secara agresif supaya memberi kesedaran bahawa perlunya pematuhan undang-undang di Kuala Lumpur, termasuk peraturan sekecil-kecil lalu lintas. Jadi dalam masa sebulan ini, gerak kerja, tenaga kerjanya berapa telah pun dikerahkan, dan bermula 1 Oktober ini tak buat, langgar peraturan, saman dikeluarkan. Bagaimana pula tenaga kerja pada waktu itu untuk mengawal? Kalau dalam tempoh advokasi ini, kita menggunakan kekuatan penuh PDRM, terutamanya di kontingen Kuala Lumpur ini, melibatkan semua warga polis. Memang stakeholdernya adalah trafik. Tetapi selain daripada trafik, ada 6 daerah dalam Kuala Lumpur ini, Dan Wangi, Wangsa Maju, Putrajaya, Brickfield, Sentul, ini semua digerakkan. Memberikan fokus kepada penguatkuasaan ini dalam tempoh advokasi. Dan selepas ini, bila 1 Oktober nanti kita dah mula kuatkuasakan undang-undang, kita akan berterusan buat. Maknanya program ini, penguatkuasaan ini tidak ada 2-3 minggu, tidak ada sebulan. Kita akan buat berterusan sepanjang tahun, 24 jam di seluruh Kuala Lumpur. Dan kita akan menilai apa dia punya bentuk perubahan, apa masyarakat punya respon. Kita cuba mendidik, kita cuba tengok apa dia punya penambahbaikan, apa dia punya value added terhadap masyarakat. Kita nak masyarakat berubah, bahawa keadaan ini adalah untuk kebaikan kita dan harus bermula di Kuala Lumpur. InsyaAllah mungkin satu hari nanti kalau dapat dilaksanakan secara menyeluruh, mungkin boleh dikuatkuasakan di seluruh Malaysia. Ya, betul. Macam Datuk sendiri turun padang dalam OPS ni kan. Datuk, macam mana Datuk boleh kongsikan pengalaman bersama dengan anggota? Itu menarik jugalah. Beberapa kali program yang saya join di peringkat bawah ni, terutamanya dalam program kempen advokasi ini, kita melihat yang melanggar undang-undang ni di kalangan bukan yang dikatakan bukan yang biasa-biasa tu. Sometimes kita melihat ada pengguna yang memang elit. Pengguna yang memang kita tak anggap seorang yang boleh menyalahi undang-undang. Memang ada knowledge, educated. Sometimes kalau pengguna motosikal, orang-orang biasa B40, sometimes kesedaran itu kurang. Tetapi kita lihat ni, semua lapisan masyarakat tu harus sedar dan bersama, ialah semua memainkan peranan lah secara individu untuk pesan memesan, keluarga, neighborhood, society semua sekali supaya kita berubah. Sebab Kuala Lumpur kita nak ke arah yang lebih standard. Kuala Lumpur kena berubah ke arah satu urban, negara yang ialah bandar yang kata high density, excellent kan, kita nak ke arah situ. Dan Datuk tadi banyak sebut tentang social engagement menerusi media sosial, dan sekarang kuasa media sosial itu dia cukup berkuasa, Datuk. Dan Datuk mengambil jalan yang saya rasa betul apabila menggunakan media sosial untuk mewawarkan, you salah, you viral, you habis. Macam itulah, orang malu
lah kan. Jadi bagaimana apabila Datuk merancang untuk melihat penggunaan media sosial bukan sahaja dalam peringkat advokasi, selepas ini dalam peringkat penguatkuasaan pula untuk tahun-tahun seterusnya dan juga bulan-bulan seterusnya selepas ini, Datuk? Ini adalah satu platform lah. Sekarang kita dah tak boleh nak elak. Penggunaan medsos ni antara yang paling popular untuk kita deliver message yang kita nak sampaikan kepada segmen yang kita target. Jadi memang tak dapat dinafikan. Kita menggunakan semua sumber, whatever it is, kita akan menggunakan semua medsos. Platform-platform begini akan diguna semaksimum yang boleh untuk kita capai matlamat, hebahkan kepada semua supaya ia memberi kesan positif. Kita tak mahu selepas 6 bulan penguatkuasaan standard pengguna masyarakat kita masih lagi sama. At least kita expect satu perubahan yang positif, sebab yang begini kami akan laksanakan sepanjang tahun, berterusan sampai bila-bila. Sampai keadaan satu tahap di mana di Kuala Lumpur ini, bila pergi sembahyang Jumaat pun, kita tak pakai songkok, kita pakai helmet. Untuk kebaikan kita. Sampai di masjid dan kita buka helmet, kita pakai songkok. Satu keadaan yang dipanggil standard pematuhan undang-undang. Seperti mana yang kita lihat di negara lain. Kan di negara yang moden, yang lebih structured kita lihat. Kita boleh patuh peraturan lalu lintas dia, buang sampah dia. Kan, patuh kepada peraturan-peraturan sekecil sebegini. Kenapa di Malaysia tak boleh? Betul. Kita kena berubah. This is the time. Kalau kita tak start bermula daripada hari ini, you're gonna stay, kita akan remain sampai bila-bila. Tidak ada pematuhan undang-undang sekecil-kecil peraturan lalu lintas. Suka puan Datuk kongsikan tadi, songkok tu. Saya rasa saya pun terlepas pandang. Itu satu contoh yang signifikan. Mungkin masyarakat nampak benda ni tak sedar. Padahal apa itu semuanya itu adalah untuk kebaikan kita. Undang-undang yang dibuat ni semuanya adalah untuk kebaikan masyarakat kita. Hanya kita take for granted, kata-kata ini tak perlulah. Penguasaan pun tak berapa nak serius. But this is the time. Kita kena berubah, patuh kepada pematuhan sekecil-kecil peraturan lalu lintas. Baru kita boleh patuh undang-undang yang lain ni. Yang lebih berat, hukumannya lebih berat, termasuk undang-undang yang melibatkan jenayah, dadah dan sebagainya. Okey. Saya membayangkan Ridwan kalau saya berhadapan dengan Datuk, tiba-tiba nasihat, saya nangis dulu. Tak apa, Syafiqah dia boleh tolong buat video supaya video itu tersebut FYP dekat TikTok. Lagi ramai orang tengok. Okay, seminit terakhir, Datuk, kata-kata akhir untuk kita menjayakan misi ini dan memastikan bahawa semua orang di Malaysia ini mematuhi undang-undang yang telah pun ditetapkan. Kita lihat begini, penguatkuasaan undang-undang ni adalah untuk kebaikan semua masyarakat. Memang undang-undang dicipta, didraft, dilaksanakan, dan apa yang kita laksanakan ni adalah untuk kebaikan semua pihak. Dan untuk mendidik masyarakat, mengubah masyarakat kepada satu budaya mematuhi undang-undang ni bukan terletak kepada badan penguatkuasaan sahaja, tapi peranan semua pihak dalam masyarakat. Termasuklah ahli keluarga, segmen-segmen sosial di luar, termasuklah semua lapisan, termasuk pemimpin kita untuk melihat. Bersama-sama kita menggemblengkan tenaga, menggunakan semua resources yang ada, sumber yang ada, untuk bersama-sama mengubah bahawa kita berada di satu komuniti atau keadaan sosial yang lebih baik daripada negara lain. Dari segi pematuhan undang-undang, sebab ini akan membantu kita kepada pencapaian apa yang kita katakan negara moden, harmoni, stabil dan sejahtera. Ya. Walaupun secara lumrahnya kita tahu bila kita lakukan kesalahan perlu ada hukuman, hukuman secara fizikal, tapi saya rasa bila kita berikan nasihat itu lebih menyentuh kepada emosi. InsyaAllah 1 Oktober kita akan mula kuatkuasaan dan memberikan saman. Ya. Akhir ayat tu. Berdebat. Okey. Awak pergi masjid jangan ni. Masjid depan rumah saya je. Tak ada, dia tak ada alasan depan rumah. Kena pakai helmet. Saya jalan kaki. Okey, baik. Terima kasih Datuk Fadil Haji Marsus, Ketua Polis Kuala Lumpur, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Jadi kepada anda, jangan suka hati sekecil-kecil. Tak kena patuh. Sekarang Datuk lagi senang. Budi 95, dia nak subsidi tu dia kena ada lesen. Maksudnya kita dah tahu siapa tak ada lesen. Yang bayar RM2.05 dia tak ada lesen. Kemungkinan. Okey, satu kemungkinan. Terima kasih banyak, Datuk. Terima kasih, Datuk. Okey, selepas ini ada topik menarik yang kami kongsikan. Ini berkaitan dengan buli. Tapi terlebih dahulu, bingkisan khas anti-buli. Ini disediakan oleh rakan pelapor kita, Raswin Setia. Jom sama-sama kita saksikan bingkisan ini.